Okey, untuk tajuk community dengan ekosistem ni kita akan belajar apakah hubungan antara organisma-organisma yang ada dalam ekosistem. So kita dah belajar masa form 2. So recall balik je. Okey, so ini adalah daripada spesies, populasi, komuniti dan ekosistem. Ingat balik yang kamu dah belajar dulu. Okey, first istilah yang kena ingat adalah habitat. Apa itu habitat? Dia adalah persekitaran tempat tinggal semula jadi organisma. Habitat dia mesti semula jadi. Kalau reban ayam tu, kolam ikan tu bukan semula jadi. Kedua, spesies. Spesies itu merujuk kepada spesies itu merujuk kepada organisma yang serupa, saling membiak dan boleh menghasilkan anak. Dia saling membiak maksudnya dia subur sama satu sama lain. Okey. Populasi pula sekumpulan organisma yang sama tinggal di habitat yang sama. Okey, mesti tinggal di habitat yang sama. Kalau kat belakang rumah kamu ada ayam, so ayam tu sama spesies, tinggal di habitat yang sama, bermaksud kamu mempunyai populasi ayam. Community pula, populasi organisma daripada spesies yang berlainan hidup dalam satu habitat, saling berinteraksi. Contohnya kalau belakang rumah kamu ada ayam dan itik. So dia dua spesies yang berbeza. Tapi dia saling berinteraksi. Interaksi macam mana? Dia bersaing mendapatkan tempat dan makanan. Itu salah satu interaksinya. Ekosistem pula, beberapa komuniti tinggal bersama dalam satu habitat, saling berinteraksi antara satu sama lain. Dan dia berinteraksi dengan komponen abiosis seperti air, udara dan tanah. So kita tengok yang baru kamu akan belajar adalah NIC. NIC adalah peranan organisma dalam ekosistem. Merangkumi dia punya tingkah laku dan bagaimana interaksinya bersama faktor biosis dan abiosis di sekitaran habitat itu. Okey, ini kita bagi kepada dua, iaitu NIC ekologi, peranan sesuatu spesies kepada persekitarannya, ataupun NIC spesies, cara satu spesies berinteraksi dengan komponen biosis dan abiosis di persekitarannya. Okey, kita terangkan begini. Pada satu pokok Crohn's ni, dia mempunyai 3 bahagian yang berbeza. So, bila bahagian ni melibatkan keamatan cahaya, melibatkan suhu, melibatkan lagi satu. Okey, jenis-jenis, bukan jenis daun, daun tu sama sebab pokok yang sama. Okey, tapi keadaan daun, daun muda di sebelah atas, daun yang lebih tua di sebelah bawah. So, ketinggian pokok yang berbeza ni menyebabkan spesies burung yang menduduki kawasan ni juga berbeza. So, menyebabkan pokok ni mempunyai 3 NIC. 3 NIC yang menyebabkan spesies yang berinteraksi dengan komponen itu berbeza. Okey, komponen biosis dan abiosis dalam ekosistem, kita bahagikan biosis dan abiosis. Biosis bermaksud yang melibatkan organisma hidup, iaitu pengeluar, pengguna dan pengurai. Manakala komponen abiosis ialah faktor benda bukan hidup seperti nilai pH. pH ni boleh jadi air ataupun tanah, suhu, keamatan cahaya, topografi,
iklim mikro dan kelembapan udara. Okey, nilai pH tanah sangat mempengaruhi taburan organisma yang terdapat dalam satu habitat. So, kebanyakan organisma hidup dalam pH yang neutral ataupun hampir neutral. So, tanah ni walaupun tanpa kita sedar, dia merupakan habitat kepada berjuta-juta jenis cacing dan mikroorganisma. Suhu persekitaran, okey, mempengaruhi fisiologi tumbuhan dan haiwan. Even kita manusia pun dipengaruhi oleh suhu persekitaran. Bila suhu tinggi, fisiologi kita berubah. Kita berpeluh lebih banyak. Okey, perubahan suhu yang kecil dapat menurunkan metabolisme kerana enzim sangat sensitif pada perubahan suhu. Ada juga organisma yang mampu hidup di suhu yang ekstrim, terlampau sejuk ataupun terlampau tinggi. Okey, yang tu yang kita dah ada belajar sebelum ni. Beruang kutub pula dia dapat hidup di kawasan yang tundra pada suhu negatif 14 darjah Celsius. Manakala berubah, iaitu berubah musang di kawasan kutub, di kawasan gurun dengan suhu 45 darjah Celsius pada siang hari. Okey, keamatan cahaya kita tahu dia merupakan faktor yang penting untuk tumbuhan untuk menjalankan fotosintesis. Okey. So, pada kawasan yang keamatan cahaya tinggi, dia akan membentuk kanopi yang rendah. Okey, kanopi yang rendah maksudnya macam ni. Hutan hujan tropika kita di Malaysia ni, keamatannya cahaya tinggi. So, bila keamatan cahaya tinggi, pokok tu tinggi, pokok-pokok yang di bawah ni kebanyakannya rendah-rendah, pokok renek sahaja. Sebab cahaya tak sampai di bawah. Kita ada kanopi yang menutup keamatan cahaya. So, kebanyakan yang hidup di kawasan tanah ni adalah paku pakis. Hutan konifer beriklim sederhana dengan keamatan cahaya rendah mempunyai kepadatan tumbuhan yang kerang. Iklim sederhana ni di kawasan atas sikit pada garisan khatulistiwa tu. Hutan-hutan di tumbuhan konifer juga bersaiz kecil dan rendah. Okey. Faktor abiosis yang seterusnya adalah topografi. Topografi ni merangkumi altitude, kecerunan dan aspek. Topografi adalah ciri permukaan muka bumi. So, perbezaan topografi muka bumi ini menentukan kelembapan, suhu dan keamatan cahaya dalam ekosistem. Okey, kita tengok altitude. Altitude tu apa? Altitude tu maksudnya ketinggian yang mana bila semakin tinggi altitude, semakin rendah kelembapan relatif, maksudnya semakin kering, tekanan atmosfera semakin rendah, kandungan oksigen semakin rendah. Maksudnya kalau kita sekarang kita berada di hutan hujan tropika Malaysia, so kita berada di altitude yang paling rendah berbanding Himalaya yang berada di altitude yang paling tinggi. So, perubahan altitude, ketinggian muka bumi menyebabkan saiz jenis tumbuhan yang berbeza. Okey. Pokok yang tumbuh di hutan hujan tropika tak ada di kawasan tundra. Okey, seterusnya kecerunan. Kecerunan gunung ataupun bukit menghasilkan persekitaran yang berbeza untuk tumbuhan. Bukit yang lebih curam akan lebih mudah terhakis sekiranya berlaku aliran air yang deras akibat hujan. So, lapisan tanah di kawasan yang lebih curam lebih nipis dan kering.
dan kawasan ini kurang ditumbuhi oleh pokok. Ataupun pokok yang hanya tumbuh ialah renek berduri, berdaun kecil dan runcing. Menunjukkan kecurunan bukit yang berbeza menghasilkan tumbuhan yang berbeza. Kalau pokok yang lebih landai, pokok pula dah. Gunung yang lebih landai ataupun bukit yang lebih landai, maksudnya dia punya permukaan tebing ni pokoknya lebih tinggi. Semakin cerun, semakin renek tumbuhan yang tumbuh di kawasan tebing dia. Okey, aspek. Aspek merujuk kepada arah tiupan angin dan juga sinaran matahari. Okey, cuba tengok pada gambar ni. Kawasan yang menghadap laut lebih padat berbanding kawasan yang menghadap darat. Kerana kawasan yang menghadap laut dia menerima bayu dan dia akan menghasilkan taburan hujan yang lebih banyak dan dia menerima lebih banyak keamatan cahaya. So kawasan ini lebih subur berbanding kawasan yang menghadap darat. Seterusnya faktor iklim mikro. Iklim mikro adalah iklim di kawasan yang kecil. Kawasan yang kecil seperti di bawah batu ataupun di bawah rimbunan pokok kanopi. Iklim mikro ni dia menghasilkan ekosistem dia yang tersendiri, ekosistem yang kecil. Maksudnya di bawah batu dia menghasilkan suhu yang berbeza, kelembapan yang berbeza, keamatan cahaya yang berbeza. So dia menghasilkan ekosistem yang spesifik kepada organisma yang hanya boleh hidup di bawah ini. Hari ni banyak sikit dia punya topik dia kecil-kecil sangat. Seterusnya kelembapan udara. Kelembapan udara dihasilkan melalui kuantiti wap air yang ada dalam udara. So bila udara yang lebih lembap, maka selalunya lebih banyak organisma. So kelembapan udara yang rendah, kawasan yang kering, meningkatkan kehilangan air daripada stomata melalui transpirasi. So ini memberi kesan kepada tumbuhan. Okey, kita nak masuk nutrisi autotrof dan nutrisi heterotrof. So ini dia, kalau hang perasan bab dia, subtopik dia tu, kita dah belajar sikit sebelum ni, sikit-sikit. So dia mengukuhkan lagi bila masuk dalam seterusnya tu, dia mengukuhkan lagi pemahaman yang sebelum ni. Okey, nutrisi autotrof dan nutrisi heterotrof. Apa maksud nutrisi? Cara organisma memperoleh nutrien dan tenaga. So kalau foto autotrof, foto ingat cahaya, auto maksudnya sendiri, trof pemakanan. Pemakanan sendiri menggunakan cahaya, maksudnya dia menggunakan tenaga cahaya supaya dia dapat mensintesis makanan sendiri. So itu khas untuk fotosintesis. Seterusnya chemoautotrof, kita dah belajar dalam bab 3 sebelum ni. Chemo bermaksud kimia. Autotrof sendiri. So di mana tumbuhan ini ataupun bakteria yang mensintesis makanan sendiri dengan pengoksidaan bahan tak organik seperti hidrosulfida dan amonia. Saprotrof, saprofit, memperoleh nutrien daripada benda mati.
Okay, pencernaan berlaku di luar badan organisma sebelum nutrien diserap ke dalam badan. Holozoid, dia memakan organisma apa pecahan yang lain, mencernakan dan diserap oleh badan. Okay, kebanyakan semua manusia dan semua jenis haiwan, hampir semua jenis haiwan adalah holozoid. Parasit adalah organisma yang menyerap nutrien daripada perumah. Okay, kita ada contoh kutu atau cacing hitam yang mana perumah dia adalah manusia. Okey, ini kita dah belajar sebelum ni, kita pergi laju je. Konsep komponen biosis mengikut atrof. Kita mula daripada pengeluar sebenarnya tumbuhan. Dia boleh menjalankan fotosintesis, dia boleh menghasilkan makanan sendiri. So pengguna primer selalunya herbivore sebab dia boleh makan tumbuhan. Pengguna sekunder carnivore sebab dia makan pengguna primer. Ataupun omnivore sama ada kalau dia boleh terus makan pengeluar. Okey, tertier carnivore yang makan pengguna sekunder. Dan kita ada pengurai apabila semua ini mati, semua pengeluar pengguna mati, maka mikroorganisma akan menguraikan pengguna kepada sebatian organik yang ringkas. Okay, so aliran tenaga dalam rantai makanan, ingat balik yang kamu belajar sebelum ini. Rantai makanan merupakan urutan pemindahan tenaga daripada satu arus strof ke arus strof yang seterusnya. Setiap kali proses pemakanan berlaku, tenaga akan dipindahkan dari satu aras ke satu aras ke satu aras. Okay, kenapa tenaga ni dipindahkan? Supaya organisma yang makan tu dapat menjana tenaga. Macam kita lah, kita makan nasi. Sebelum kita makan nasi, kita dapat tenaga kimia. Tenaga kimia tu tukar pada tenaga ATP. So tenaga ATP membuat kita boleh bergerak, menghasilkan tisu-tisu baru. Okay, so siratan makanan pula. Ni dah cakap dah ni, pandai dah. Siratan makanan adalah gambaran pemakanan dalam satu komuniti terbentuk daripada beberapa rantai makanan yang saling bersandaran antara satu sama lain. So dia mesti mula daripada pengeluar juga dan dia mempunyai beberapa pengguna. Okay, so piramid ekologi. Piramid ekologi adalah orang kata apa? Bila kita dah buat rantai makanan, so kita boleh tukar dia kepada piramid ekologi. Sebab piramid ekologi ni dapat melihat dengan jelas apabila arus strof tu meningkat, okay, daripada satu peringkat ke satu peringkat, ni arus strof ni meningkat, maka kita dapat tengok perbezaan bilangan individu, biojisim dan jumlah tenaga yang dipindahkan. Sebab semua ni berbeza antara satu arus strof. So kita ada 3 piramid ekologi yang kita boleh buat, iaitu piramid bilangan, piramid biojisim dan juga piramid tenaga. Tengok satu-satu. Piramid bilangan. Dia nak tengok bilangan organisma pada setiap piramid. Maksudnya pada arus strof yang paling bawah, bilangan dia paling besar. Okay. Dan semakin berkurang apabila meningkat dia punya arus strof. Okay. Ni satu arus strof, 2, 3, 4. So di bawah bilangannya lebih banyak. Piramid biojisim, okay, dia melibatkan biojisim per unit
kawasan semua arastrof, semua organisma yang terdapat dalam arastrof tersebut. Maksudnya, ni adalah rantai makanan kawasan belakang rumah katalah. So, bila kita keringkan, cara nak kira dia jisim kering. Semua organisma tu kita anggarkan dia punya jisim kering, dan bila kita buat semua pengiraan, jisim kering akan berkurang apabila arastrof semakin meningkat. Ingat dulu kita belajar bab 1 jisim kering. So, dia menggambarkan biojisim yang dibekalkan kepada organisma untuk setiap arastrof. Okay, semakin tinggi arastrof itu, semakin kurang jisim kering dia. Semakin kurang biojisim dia. Dia kira daripada bilangan kg kan. Bilangan biojisim, maksudnya ditimbang per unit kawasan. Berapa per kilometer sesuatu habitat tersebut. Okey, piramid tenaga yang biasa kita duk belajar sebelum-sebelum ni. Piramid tenaga adalah jumlah tenaga yang terlibat dalam satu ekosistem. So, dia bermula daripada pengeluar, sebab pengeluar yang menerima tenaga paling banyak daripada cahaya matahari. So, tenaga itu dipindahkan mengikut arastrof. Pemindahan dia hanyalah 10% sahaja. Maksudnya daripada rumput ke rabbit, hanya 10% dia rabbit dapat. Ular makan rabbit, ular hanya dapat 10% juga. So, semakin berkurang. Mana lagi 90% tenaga, dia hilang ke persekitaran akibat proses hidup. Maksudnya tumbuhan juga menjalankan proses hidup. Dia nak membesar, dia melakukan perkumuhan, dia melakukan pertumbuhan. So 90% tenaga itu digunakan oleh organisma. Okay, sebab semua proses respirasi ataupun tindak balas yang berlaku dalam badan menyebabkan tenaga itu dibebaskan ke persekitaran melalui tenaga haba. So kalau disimpan dalam tisu badan, dia menambahkan saiz organisma tersebut. Okey, termasuk interaksi abiosis yang ada di dalam satu ekosistem. Kita dah belajar dah benda ni masa form 2. Senang je. So kita ada daripada sudut pemakanan 3 ni. 1, 2, 3. Pertama, saprofitium, penguraian. Kedua, pemangsa. Pemangsa makan organisma lain. Persaingan. Persaingan adalah untuk mendapatkan makanan ataupun air, cahaya dan pasangan. So kita ada persaingan interspesies. Kita ada intraspesies. Interspesies antara spesies yang berbeza. Intra adalah untuk spesies yang sama. So kita ada 3 ni dan kita ada simbiosis. Simbiosis adalah hubungan antara dua spesies yang berbeza dalam satu habitat, tapi cara interaksi dia bukan makanan. Dia berinteraksi bukan untuk makan. Okay? Tapi dia menyebabkan dia kena hidup saling bersama. So kita ada mutualisme yang mana kedua-dua mendapat keuntungan. Komensalisme, satu mendapat untung, satu tidak mendapat apa-apa. Dan parasit, satu untung, satu rugi. So untuk ini kamu kena tahu dia punya contoh apa yang untung, apa yang rugi. Dan contoh-contoh organisma lain juga. Okey, kita